Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 22 November 2021 bersama saya Fatin Syahrul Rosti. Tumpuan berita, jambatan gantung Satok yang dibina semula dan dihiasi menggunakan sentuhan moden lampu LED bakal menjadi tarikan baharu pelancong yang berkunjung di Kuching. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, jambatan tersebut mempunyai nilai sejarah tersendiri selepas dibina pada zaman pemerintahan Raja Putih ketiga Charles Vinebrook pada tahun 1923. Beliau memberitahu selain menjadi penghubung untuk kegunaan rakyat menyeberangi sungai, jambatan tersebut dahulunya ianya turut digunakan untuk meletakkan paip bagi menyalurkan bekalan air ke Matang. Bercakap semasa perasmian jambatan itu pada Ahad, Ketua Menteri memberitahu infrastruktur tersebut akan terus menjadi tarikan baharu di Bandaraya Kuching seiring dengan transformasi kawasan tebingan sungai dari Kampung Sungai Bedil sehingga Kampung Tupong Ulu. Saya mengucap tahniahlah kepada warga Kuching kerana mendapat jambatan gantung yang rupa-rupanya kedak Golden Gate Bridge di San Francisco. Jambatan tu macam San Francisco dan mempunyai sejarah yang begitu menarik sekali. Berita seterusnya, golongan nelayan di Betong tidak dipinggirkan dengan sejumlah RM2,530,500 disalurkan Kerajaan Negeri Sarawak kepada mereka menerusi bantuan musim tengkujuh nelayan BMTN tahun 2021-2022. Simbolik penyerahan bantuan itu disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas semasa majlis perasmian Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Siri 27 Rumah Jimmy Ngelambai Ulu Bayur Debak pada Ahad. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan baja kelapa sawit dan lada BBKSL dengan setiap pekebun yang kebanyakannya pekebun lada menerima 12 beg baja. Ia disusuli dengan penyerahan sebanyak 5 anak pokok durian Musang King kepada setiap peserta program. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Losan Chuat yang turut hadir telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM30,000 kepada semua Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dari Ulu Rimbas Baru, Ulu Bayur, Nangapek, Nanga Ulai, Nangatot, Keribau, Nangabayo, Ina dan Nangalok. Terdahulu pada sebelah pagi, Dato' Ahmad Douglas sempat meluangkan masa memeriahkan pertandingan memancing tertutup di dermaga Sungai Sepauh. Beliau yang juga penaung Sepauh Angler Club turut memberikan kata-kata semangat kepada peserta yang bertanding serta menyampaikan hadiah pemenang pertandingan tersebut. Sebagai tanda sokongan, Dato' Ahmad Douglas juga telah menyumbangkan cek sebanyak RM15,000 kepada kelab berbasikal Sepauh dan RM5,000 kepada kelab memancing Sepauh. Perkembangan selanjutnya, ibu bapa di kawasan luar bandar perlu memberi keutamaan kepada pendidikan anak-anak sekiranya mahu keluar daripada kepompong kemiskinan. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manying Jawong berkata, tiada jalan lain selain memiliki pendidikan yang baik untuk mengubah kehidupan masyarakat. Menurutnya, pendidikan merupakan batu loncatan untuk keluar daripada kemiskinan serta membuka minda untuk menerima sebarang perubahan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penangguhan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ke-46 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Terbakang pada Ahad.
Dalam pada itu, beliau menambah kepentingan ilmu pengetahuan yang seimbang dari sudut rohani dan kemahiran kini menjadi satu keperluan yang amat mustahak bagi sesebuah negeri. Beralih ke laporan di Kakus, dengan perkebun di kawasan itu disaran beralih kepada projek tanaman fertigasi yang mampu menjana pendapatan lumayan. Menurut Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Siki Tayai, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian telah memperuntukkan sebanyak RM60,000 bagi projek tanaman fertigasi milik Elizabeth Jara yang mengusahakan tanaman cili. Jadi nanti kita mendak bak kawasan kedua ngadu ke fertigasi ke seratus. Area tu tak besar. Nanti dia tinjau aku yang kurang lebih yang 40 kaki, 60 kaki. Nampak ya? 40 kaki, 60 kaki je tanah kena kita ngadu ke tu. Lalu tadi aku beranau dengan sidak dari Jabatan Pertanian St. James Long kepala kaki tangan dia ke ngadu ke program tu. Nyak lamunya kumadah ke bungkus RM60,000. Jadi tu Siti dia boleh diadu ke kita. Ngai kepala kita mesti saruk punya kepada Siraya. Nanti semak tisi jalai menua kita bisa api boleh disambung kita kena api. Kena elektrik laban menggunakan karen, kena ngadu ke utai mesin, kena ngadu ke tedin, ke dalam yin, kena ngadu ke baja semua. Lalu kelempah dia begak, nanti nadai, punya ku sidak madah tadi, boleh kena solar. Nyala artinya nak milih di nindul, boleh kita ngadu ke pengawal fertigasi bakal tu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam penyerahan bantuan Agriculture Facilitation Fund AFF projek tanaman fertigasi di Sungai Bawang, Selangau pada Jumaat. Sementara itu, Pegawai Pertanian Daerah Selangau James Alo memberitahu projek tanaman fertigasi cili milik Elizabeth ini merupakan projek contoh di bawah bantuan AFF dan dilaksanakan secara berperingkat. Ujarnya lagi, selain tanaman cili, Jabatan Pertanian turut melaksanakan projek lain seperti projek ternakan ginze, projek ternakan burung walit secara individu dan berkelompok dan projek tanaman sayur fertigasi secara terbuka serta projek tanaman rumbia. Selepas itu, Datuk John Siki bersama Jabatan Kerja Raya JKR mengadakan lawatan ke beberapa projek pembangunan, antaranya penyerahan dokumen projek transformasi luar bandar RTP, merata tapak rumah panjang baharu Rumah Jantan Sungai Tau Selangau, projek merata tapak rumah panjang baharu Rumah Samuli Candi Sungai Tau Selangau, meninjau keadaan Dewan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Tau Selangau dan menyaksikan penyerahan dokumen projek RTP menaik taraf Jalan Rumah Sulang Batu 88 Jalan Tatau Selangau. Manakala di Kapit, golongan profesional dan ilmuwan di Katibas disaran agar mengembleng usaha menubuhkan Biro Pembangunan Sosio-Ekonomi bagi mencari jalan memajukan ekonomi penduduk di kawasan DUN berkenaan. Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nanta Linggi menegaskan penubuhan biro tersebut sangat mustahak terutamanya dalam membangunkan Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR menggunakan teknologi terkini dalam sektor pertanian. Sehubungan itu, tegasnya penting bagi penduduk di Katibas bersatu memberi mandat kepada Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 akan datang bagi memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan itu. Beliau menjelas demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin bersama rakyat dan lawatan kerja Menteri di Rumah Sepawi Nangas Sesawa pada Ahad. Dari segi peruntukan projek kawasan Kapit, Datuk Sri Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menjelaskan beliau sudaya upaya berlaku adil kepada setiap DUN di bawah kawasan parlimennya. Dalam majlis tersebut, sebanyak RM400,000 peruntukan projek kecil luar bandar MRP diagihkan kepada 34 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK kawasan penghulu Baleng Jengin. Pada sebelah pagi, Datuk Sri Alexander hadir bagi merasmikan tapak stesen minyak Smart Stream, salah satu daripada projek Koperasi Song Kapit Berhad.
Menurutnya, stesen Smart Stream ini merupakan yang kedua di Sarawak dan beliau amat berterima kasih kepada syarikat itu kerana memberi kepercayaan kepada Koperasi Song Kapit Berhad untuk membina stesen minyak berkenaan. Beliau dalam pada itu berharap supaya pihak koperasi terus maju ke hadapan dan projek stesen minyak tersebut mampu dilaksanakan dengan jayanya sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat. Datuk Seri Alexander kemudiannya menyerahkan replika cek modal pusingan berjumlah RM700,000 daripada SKM kepada Koperasi Song Kapit Berhad. Beralih ke perkembangan COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 245 kes positif baharu pada Ahad melibatkan 31 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 229,336 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan 240 kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 5 dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBNS turut melaporkan terdapat 3 kes kematian baharu dicatatkan dari 16 November sehingga 20 November 2021. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP di mana sahaja anda berada. Kita jaga kita. Salam UKAS.